Okey, saya beritahu pada saudara, Omicron tak peduli vaksin atau tak divaksin. Ini beza dia. Cuma orang yang tak divaksin terpaksa menerima berada di hospital. Jadi kes di Amerika, kematian dia apa semua kita boleh anggap bukan bersangkut dengan vaksin atau tak divaksin. Tapi saya beritahu dia kadar kematian boleh berkurang kerana jumlah orang yang telah divaksin meningkat. Di Amerika saya tak ada data tu. Cuma saya tengok satu interview dengan seorang wanita berusia 65 tahun. Dia berada di hospital dalam keadaan tahap 3. Dia diinterview. Dia bagi tahu. Kalau dia pulih pun dia keluar, dia tak akan divaksin. Dia tak mau vaksin. Ini adalah ignoran atau arrogant American yang sangat luar biasa pattern. Dia tak mau divaksin. Jadi wartawan tu tanya, tidakkah kamu berada dalam keadaan kritikal sebab dia daripada 4. Dia dah tidur. Kemudian bangun dan masuk oksigen dalam keadaan tercungap-cungap tu. Seorang wanita, dia kata dia tidak akan divaksin. Dia pergi ke kamar sebelah, bertemu dengan seorang lelaki 68 tahun yang berada pada tahap 4. Tapi interview tu dia buat je. Lelaki tu bagi tahu apabila dia pulih, yang pertama dia ingin lakukan adalah divaksin. Tetapi saudara boleh nampak trend di Amerika. Pemvaksinan tu memang tinggi. Daripada 200 juta saya kata tu. Tiba-tiba ada 37 juta orang mendapat suntikan baru. Cuma angka 61.4 naik 61.5 dan naik 61.7. Kerana 37 juta orang ni tak boleh menyumbang kepada jumlah dos lengkap vaksin. Kerana mereka memerlukan 21 hari sebelum ambil dos kedua. Jadi kita boleh terima bahawa Amerika mungkin telah mencapai 68% kalau diukur pada mereka yang menerima satu dos. Tapi dunia, dia tak nak dengar cerita satu dos. Dunia hanya akan mengambil population lengkap. Kemungkinan dalam tempoh sebulan atau 2 bulan, tuan-tuan. Saya fikir kata ada kemungkinan beberapa negara tanpa mempedulikan arahan WHO akan menerima booster je untuk datang. Saya fikir apabila Omicron melanda, ingat nak cakap saya, mark my word. Saya bukan tukang ramal, tapi walaupun tuan-tuan kata kerap saya cakap benda tu betul. Saya percaya beberapa negara yang terutama menjadi negara Omicron akan mewajibkan mereka yang hanya ada booster saja hadir di negara. Saya jamin tu tuan-tuan. Saya jamin bahawa booster je. Kalau saudara tengok apa yang dilakukan Arab Saudi sendiri kepada mereka yang menerima vaksin Sinovac. Walaupun WHO mengatakan iktiraf semua saja vaksin, tapi Saudi menerima nasihat kesihatan daripada pakar-pakar dia sendiri. Di mana siapa ambil Sinovac, you kena booster Pfizer. Sebab dia tidak menyenaraikan Pfizer vaksin Sinovac sebagai vaksin yang diiktiraf. Jadi orang yang booster satu Pfizer je kemudiannya. 2+1 booster Pfizer. Berarti saya percaya dalam tempoh terdekat. Saya rasa dalam tempoh terdekat je kita boleh dengar je lah. Saya rasa UK, Itali, Perancis. Sekarang ni UK menutup banyak perjalanan. Walaupun dia baik dengan England, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun rakyat daripada United Kingdom dibenarkan masuk ke Perancis. Perancis tutup terus pintu dia. Jerman tutup terus pintu dia. Kerana mereka menganggap sekarang varian ini menjadi berbahaya kerana dia disebarkan oleh United Kingdom. Jadi tak dibenarkan masuk. Dan saya percaya beberapa negara yang mengambil langkah ni mula rasa orang yang ada 2 dos kemungkinan. Terutama kalau 2 dos saudara adalah dos yang telah pun habis tempoh matang. Berarti macam saya, kalau saya nak terbang pada sekarang, mungkin boleh dipertimbangkan. Tetapi saya fikir kata, apabila 2 dos daripada vaksin utama, sekalipun Pfizer, Moderna, AS, Johnson & Johnson, ataupun saudara ambil AstraZeneca, macam saya ni, selepas 6 bulan, saya akan dianggap sebagai berpotensi tinggi untuk menjadi pembawa wabak. Dan saya percaya, selepas ni mereka akan mengatakan bahawa booster adalah wajib. Berarti 3 dos adalah wajib untuk syarat untuk memasuki negara mereka. Walaupun setakat ini WHO mengatakan 2 dah lengkap. Tapi saya percaya sebab apa tuan-tuan? Waktu Omicron melanda dunia, WHO ni lah yang menjadi benda yang aneh yang sukar difahami. Di mana WHO telah mengatakan dunia telah mengambil langkah yang terlampau agresif dengan menghalang semua penerbangan daripada negara Afrika. WHO juga membuat kesilapan dengan mengatakan bahawa Omicron tidaklah perlu ditakuti seperti mana digembar-gemburkan oleh banyak negara yang mula menutup pintu dia daripada penerbangan daripada Afrika. Di mana kita pada 26 hari bulan November selepas Omicron digazetkan, ditukarkan daripada varian 51129 kepada varian Omicron. Kita pun ban 7 penerbangan daripada Afrika. Marah WHO. Tapi hari ini apa yang WHO marah tu telah betul dibuat oleh keputusan-keputusan politik. Di mana ahli-ahli politik yang mengambil keputusan politik untuk menutup negara mereka berjaya dengan melihat kesan daripada yang ditutup pun Omicron kini menjadi wabak yang paling berbahaya dari segi kepantasan jangkitan. Jadi saya percaya tuan-tuan,
dalam tempoh terdekat akan ada negara yang akan mula mengumumkan 3 dos adalah perlu bagi mereka yang telah pun melalui tempoh luput 2 dos bagi jangkitan bagi suntikan Pfizer dan suntikan AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Berarti kalau saudara ambil Pfizer, ambil apa pun, saudara dah melepasi 6 bulan tetapi saudara tidak di booster, saudara akan dianggap sebagai persona non grata, iaitu orang yang tidak diraihkan untuk hadir di banyak negara-negara yang sedang mengalami keadaan yang kritikal. Sebab tu saya suruh ambil booster, tuan-tuan, bukan kempen untuk dapat komisen. Kempen supaya apabila ada sesuatu yang saudara urgent besok, keputusan dibuat, saudara baru nak cari booster. Sebab trend ni kita kena lihat, kerana Israel dah pergi kepada 4. Israel telah memula suntikan pada 72 jam yang lalu, di mana 4 orang dia dah ambil dah yang keempat sebagai persediaan bagi melihat Omicron datang dengan kelajuan yang luar biasa. Bagi mereka yang dah 6 bulan, sebabkan vaksin mula diperkenalkan adalah pada Disember 2020, 6 bulan. Berarti pada Jun ataupun pada Mei 2021, orang dah sepatut ambil dos ketiga. Sebab kan yang 2 bulan bila dia buat yang pertama tu, mestilah 2 dos. Ingat bila dia mula diperkenalkan pada, katalah saya ambil Disember 2020 ataupun ambil mudah Januari. Berarti orang yang ambil Disember dan Januari ni, tarikh luput dia adalah pada Mei dan Jun. Mereka dah ambil dah. Yang ketiga lah, pasal yang awal tu dah 2 tu adalah melengkapkan pemvaksinan 2. Berarti Jun mereka telah tuju 3. Berarti Disember tahun ni, sekarang ni, period yang ketiga tu pun dah nak habis. Berarti Israel di antara negara yang terawal. Kita juga booster pada bulan Februari. Berarti Februari pergi kepada bulan Ogos. Kita dah 2 tambah 3 bulan Ogos. Berarti orang yang ambil pada Februari dan orang yang ambil pada bulan Mac akan terpaksa ambil lagi pada bulan Februari depan. Kerana booster tu dianggap mungkin bertahan selama 6 bulan. Kerana Israel mendahului, dengan Israel telah menjalankan pattern di mana setiap 6 bulan akan diberi booster. Sebab tu saya bagi ramalan kepada anda bahawa kalau kata Bill Gates, dia akan memuncak sekarang hingga menuju kepada April. Di mana itu dunia akan melalui ke angka jangkitan yang sangat luar biasa. Anda masuk je lah, takut nanti kata saya colored pula. Masuk saja ke IG Bill Gates. Kerana semua kenyataan detail Bill Gates dikongsikan di di Instagram dia. Katanya akan memuncak dan kemudian akan menurun pada penghujung 2022. Itu pandangan dia yang saya faham. Dia diberi nasihat kerana dia mempunyai yayasan kesihatan yang sangat besar. Pakar-pakar yang memberi khidmat nasihat kepada Bill Gates sangat luar biasa dan mempunyai kepakaran lapangan yang tinggi. Jadi Bill Gates menyuarakan. Jadi apabila Bill Gates bersuara, pembisik dia adalah pakar-pakar kesihatan yang telah melihat keadaan apa yang akan berlaku dunia dalam masa terdekat dan masa yang boleh dijangkau. Gates kata hanya Disember 2022 saja kita boleh melihat apa yang dipanggil sebagai tempoh bahaya COVID-19 akan mula menunjuk tanda-tanda penurunan. Maksudnya tuan-tuan, walaupun menurun daripada dia kata memuncak 3 bulan kemudian menurun. Hujung 2022 baru keluar daripada tanda bahaya. Berarti sampai 2022 tanda bahaya masih menyala. Berarti kalau kita kira 6 bulan, berarti 4 ke 5 dos suntikan adalah normal. Sebab tu saya beritahu pada saudara, kalau saudara nak mengelakkan booster, dos ketiga, saudara akan jadi persona non grata. Mulai saja orang mula melihat kata Pfizer dan juga AstraZeneca, Johnson & Johnson ataupun Moderna AS yang disuntik sebagai vaksin yang kononnya lebih baik daripada Sinopharm dan Sinovac made in China ni. Orang dah pergi kepada booster. Israel yang tidak menggunakan Sinovac dah pergi pada yang keempat. Berartilah sekali kita juga akan mengalami masalah yang sama dan akhirnya kebiasaannya Malaysia akan menyerap pattern tu. Kalau tidak, orang tak akan menganggap Malaysia adalah destinasi pelancongan yang selamat kerana mereka kata mereka datang ke Malaysia dengan berdepan dengan rakyat yang majoritinya 2 dos vaksin utama tu dah habis tempoh kekuatannya iaitu 6 bulan. Berarti orang akan semak untuk buat travel ke Malaysia, mereka menganggap Malaysia ini adalah zon merah kerana walaupun ada 70% ataupun 80% rakyatnya yang telah di booster, tetapi dia kata ada 40%, walaupun ada 80% rakyat Malaysia yang telah pun divaksin, tapi kadar booster kita baru 16%. Katalah kadar booster kita sampai satu masa tu patut mencapai 50%. Ditolak dengan 16%. Dia kata negara ni negara yang 34% rakyatnya tidak di booster. Berarti dia menganggap 34% ni walaupun dah ada 2 dos vaksin, masih lagi boleh menjadi perumah. Iaitu tempat di mana tempat di mana varian boleh bertindak aktif. Kerana kekuatan sistem imuniti tubuh telah pun menurun.
kerana dua dos yang mereka ambil telah melampaui tempoh dan mereka tidak di-booster. Menjadikan Malaysia kembali sebagai negara yang tidak selamat untuk dikunjungi. Walaupun data 80% telah menerima dua dos vaksin, tapi ada data lain mengatakan 40% daripada rakyat Malaysia tidak di-booster. Sebab itu saya suruh booster, tuan-tuan. Kerana akhirnya booster menjadi penting kepada negara bangsa dan booster menjadi penting kepada kita secara individu. Saya percaya jugalah kata dalam tempoh sekurang-kurangnya saya percaya pada Februari ataupun April apabila kadar booster menjadi rendah. Kemungkinan My Sejahtera dan juga YB Khairi Jamaluddin akan mengatakan balik pada bahawa orang dua dos vaksin telah dianggap sebagai outdated vaksin. Berarti booster pula. Jadi jangan terkejut pula nanti saudara nak bagi scan. Ada tempat-tempat yang mengatakan mereka yang telah melalui tempoh 6 bulan daripada suntikan kedua. Macam saya ni 6 bulan selepas suntikan kedua. Berarti kalaulah saya tak booster pada bulan, sebab saya AstraZeneca, terpaksa tunggu 6 bulan. Kalau saya tak booster pada bulan Februari, saya mungkin menjadi non-valued. Orang yang tidak diraihkan, persona non grata. Kerana saya perlu booster untuk membolehkan saya kembali dianggap sebagai orang yang terlindung daripada menjadi pewabak aktif. Jadi sebab tu saya bagi tahu kata booster. Kerana booster bukan lagi setakat option. Masalah kita tuan-tuan, orang Malaysia ni, kita selalu ada satu tempoh di mana kita akan mudah mungut dengan mengata penat dah berjuang. Penat dah, 2 dos, nak pergi 3 dos. Masalah kita kan, perang ni dikalahkan oleh mentaliti mudah letih, mudah bosan, mudah give up, mudah under pressure, mudah koyak. Tentu saya kata saudara consistently, ini adalah satu peperangan yang besar. Jangan peduli pandangan-pandangan yang negatif. Saudara nak menyertai mainstream untuk berada dalam keadaan saudara nak menyara keluarga. Saudara nak memastikan diri saudara boleh menjadi pemain sosial yang aktif. Kalau saudara tak bersifat mencintai negara pun, boosterlah kerana saudara mencintai keluarga. Kerana saudara adalah orang yang menjadi pencari rezeki pada keluarga. Besok timbul pula tempat-tempat di mana kalau saudara tak di-booster, saudara dianggap sebagai persona non grata. Maka syarikat akan downgrade kedudukan saudara kerana dalam perkhidmatan pekerjaan, saudara tak boleh masuk ke syarikat-syarikat korporat besar yang mula mengamalkan hanya booster yang diraihkan. Ataupun menganggap mereka yang telah melebihi tempoh 6 bulan penggunaan mana-mana Pfizer akan dianggap sebagai masih berisiko tinggi. Faham Apabila kita tak di-booster akan sampai satu masa kita akan masih dianggap berisiko tinggi. Kerana data sains menunjukkan orang yang menerima 2 dos vaksin dia boleh turun sampai 29%. Saya dah stream dah dulu. Sekarang stream lagi dengan saudara. Sebab kasih dan sayang. Orang yang menerima 2 booster, orang yang telah menerima 2 dos vaksin biasa, telah dilihat. Dia boleh menurun hingga 29%. Lalu saya suruh saudara booster. Kerana akhirnya saya bagi tahu pada saudara, 2 dos vaksin tu seperti memiliki shilling. Banyak tempat dah tak boleh pakai shilling ni, tuan-tuan. Untuk meningkatkan kembali saudara menjadi value duit kertas, ambil booster. Itu just nasihat saya supaya kita faham bagaimana dunia bergerak. Israel menjadi negara yang pertama akan go 4 booster dan saya percaya Kanada akan melancarkannya bila-bila masa. Kerana Kanada adalah negara yang paling jahat di dunia. Dia menyimpan 70 juta dos vaksin walaupun belum digunakan. Dia dah suntik dah rakyat dia tuan-tuan, tetapi pemetian dia ada 70 juta dos vaksin yang dia boleh suntik pada bila-bila masa apabila dia nak melancarkan booster. Sekarang dia dah go booster. Saya percaya bila dia go booster dia ready dia. Berarti dia bermula suntikan pada Februari 2021. Kemudian dia pergi booster pada penghujung tahun lepas dan dia dah go third booster sekarang. Saya jangka pada bulan 2 ataupun bulan 3 tahun depan Kanada akan mengumumkan mereka akan melancarkan vaksin untuk suntikan yang keempat. Percayalah tuan-tuan. Kemudian bila Israel mula tuan-tuan, kita boleh tahu dah rangkaiannya, di mana informasi bergerak adalah di kalangan para pakar dan di kalangan negara yang memainkan peranan utama dalam penguasaan vaksin. Berarti kalau Israel suntik dos yang keempat, kita dah boleh dah. Yang mana booster di Malaysia buatlah. Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pegang teori, saya ulang sekali lagi lah, ini perniagaan vaksin, perniagaan apa tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, tidak siapa pun nakkan penyakit ni kerana dunia akan menuju kemelesetan. Amerika hari ini pertama kali saya tonton news update ataupun news hour tiap 3 pagi. Kalau dulu tuan-tuan dia sangat penting isu-isu yang sekarang ni apa yang disebut sebagai isu di perang saudara di Ethiopia. Dia sangat prihatin pada isu ethnic Karen. Ethnic Karen ni tuan-tuan langsung tak ada berita di CNN, tak cukup ruang. Kalau saya nak follow apa sedang berlaku di Myanmar, saya kena lari pergi ke Al Jazeera.
Sebab Al Jazeera je masih cover perang Myanmar kerana etnik Karen telah menerima bantuan daripada negara luar dan memiliki pasukan bersenjata yang complicated. Saya terpaksa tengok daripada Al Jazeera kerana ruang berita CNN semuanya tentang Omicron dan tentang ekonomi Amerika yang kini berada dalam keadaan yang shaking, yang akan rebah bila-bila masa. Dan untuk pertama kali Joe Biden yang menjadi presiden dengan sokongan padu daripada penyokong Demokrat tidak mendapat sokongan daripada senator Demokrat untuk bil bagi pembiayaan Amerika untuk tahun 2022. Itu je saya share dengan saudara.